Okey, untuk pengetahuan semua, saya telah berkecimpung dalam ternakan keluluk ni lebih kurang dalam 4 tahun lah. 2017 saya start sampailah sekarang. Jadi nak kata pengalaman banyak tu tak ada jugalah. Ada yang orang lain lagi lama daripada saya lah. Cuma orang kata kita nak berkongsi sedikit lah apa yang saya tahu, saya nak kongsi dengan tuan-tuan semua. Okey, saya sebenarnya peternakan keluluk di Perak ni kita ada persatuan. Persatuan kita panggil Persatuan Pengusaha dan Peternak Keluluk Perak lah. 3 PMP ni. Jadi dia punya lambang persatuan lah. Ahli kita pun ramai, lebih kurang dalam 300 orang lebih. Dan kita punya pusat dekat Pejabat Pertanian Tepi Gantung. Okey. Okey, ni skop untuk saya punya pengalaman ataupun perkongsian hari ini. Yang pertama sekali pengenalan tentang lebah keluluk yang banyak dikongsikan oleh Prof tadi. Kemudian bagaimana kita nak mengecam ataupun kita nak mengenal pasti jenis-jenis keluluk tu. Kemudian kita boleh tengok kepada sesuatu yang kita buat mesti ada ancaman ataupun ada musuh dia lah. Yang seterusnya kita nak tengok tentang sumber makanan dan juga last sekali baru saya nak cerita bagaimana kita nak starting ataupun nak mulakan menternak keluluk. Okey, ini keluluk. Kalau tuan-tuan boleh tengok, peranan utama sebenarnya keluluk ni dia adalah merupakan ejen perdebungaan. Di hutan-hutan dan juga kebanyakannya di kampung-kampung pun banyak terdapat keluluk ni. Untuk kami penternak ni, kami boleh bahagikan keluluk ni kepada dua jenis lah. Yang pertama keluluk spesies bergetah dan satu lagi spesies berdamar. Yang paling glamour untuk spesies bergetah ni kalau kita tahu dia jenis Itama, Thoracea, Terminata, itu antara spesies yang bergetah, dan satu lagi spesies berdamar yang dia menggunakan damar untuk dia buat sarang dia yang paling disukai ataupun yang paling banyak orang bela adalah jenis Apicalis dan juga jenis satu lagi Canifron. Tapi jenis Apicalis dan Canifron ni dia hanya sesuai kalau rumah kita ataupun tempat kita menternak itu berdekatan dengan hutan. Kalau dekat kawasan-kawasan bandar ataupun kawasan-kawasan yang jauh daripada hutan, biasanya spesies-spesies berdamar ni tak sesuai lah. Dekat Malaysia banyak jenis keluluk. Kita rasanya lebih daripada 33 jenis ini. Tahun bila punya yang saya dapatkan ni. Sekarang ni lagi banyak lah orang dah kaji dan orang dah bagi nama lah keluluk-keluluk tu. Okey, sebenarnya salah satu faktor ataupun penyebab saya tertarik untuk menternak keluluk ni pada peringkat awalnya, apabila saya melihat satu dokumentari ataupun satu rencana daripada pihak MARPI. Masa tu Dr. Suri Rawi tak salah saya. Dia menceritakan tentang kelebihan madu keluluk ini berbanding dengan madu-madu yang lain. Jadi daripada situ saya merasakan ini adalah merupakan satu peluang yang baik untuk saya ceburi dan untuk saya cuba pada ketika itulah. Bermula dengan satu lot saja. Kemudian akhirnya sekarang ni saya lebih kurang dalam 400 lot keluluk. Selain itu kita tengok dalam surah An-Nahl ayat 69 yang ceritakan tentang lebah. Bagaimana Allah telah berfirman kepada kita tentang bagaimana Allah jadikan lebah ini di dalamnya keluar minuman yang merupakan sebagai satu penawar ataupun ubat penyembuh kepada manusia. Itu juga merupakan salah satu daripada motivasi saya lah untuk saya meneruskan peternakan keluluk ni sehinggalah sekarang. Okey, apabila kita nak mulakan ternakan keluluk, kita mesti tahu spesies apa yang kita nak bela. Okey, kita tak boleh main tam je. Kadang-kadang kita peringkat awal saya pun dulu masa peringkat mula memang nak kata kenal sangat spesies keluluk ni memang tak kenal lah. Masa tu orang kata apa keluluk je memang kita cari dan kita ambil. Jadi akhirnya keluluk yang kita ambil itu sebenarnya tak produktif pun. Dia memang tak boleh nak memberi pulangan hasil madu yang baik, yang banyak untuk kita. Jadi kita kena pastikan betul-betul keluluk apa yang kita nak bela, keluluk apa yang boleh dibela, diternak, dan keluluk apa yang boleh memberikan pengeluaran madu yang banyak lah untuk kita. Jadi untuk kita cam spesies-spesies keluluk ni banyak benda yang kita boleh tengok lah. Yang pertama dari segi rupa bentuk keluluk tu sendiri. Yang kedua dia punya keadaan sarang dia, bentuk sarang dia. Dan yang paling senang kita nak tengok adalah daripada corong masuk dia. Daripada situ kita boleh cam dan kita boleh tahu ini keluluk jenis apa, spesies apa dan sesuai atau tidak untuk diternak. Okey, keluluk ni banyak saiz dan banyak warna lah. Tapi yang paling
yang paling sinonim dengan dia warna keperang-perangan macam ni, yang sebelah kiri tu, dan satu lagi warna hitam di mana sebelah kanan tu lah. Dan juga kita boleh bezakan melalui saiz dia. Macam kelulut thoracica, apicalis, ini kelulut yang bersaiz besar lah. Lebih kurang besar, dekat-dekat nak besar dengan lalat tu. Yang lain tu jenis Itama, Terminata, yang tu jenis kecil lah, yang biasa orang bela. Okey, ini saya tunjukkan bentuk sarang dia ataupun keadaan dalam topping jenis-jenis kelulut lah. Kalau yang dekat sebelah kiri tu apicalis tu macam tu dia punya sarang dia. Dia ada tangkai-tangkai dia dan dalam celah-celah tangkai tu dia akan buat dia punya tempayan madu dia ataupun tempat dia letak madu. Yang tengah tu Itama. Ini yang paling banyak orang bela dan paling mudah untuk diternak lah. Hasil madu yang baik dan juga mudah untuk kita uruskan dia. Kalau ni yang Itama ni kebanyakan kawasan dia boleh survive dan boleh menghasilkan madu dengan baik lah. Okey. Yang sebelah kanan tu adalah jenis yang kecil lah. Ada madu dia kecil dan juga dia punya telur pun kadang-kadang kita tengok kalau kita letak yang jenis kecil ni, dia telur dengan madu duduk dalam satu tempat yang sama. Okey, ini kalau kita tengok kalau kita ambil sarang kelulut yang datang daripada log kelulut ataupun batang pokok yang ada kelulut kat dalam dia. Begitulah dia punya struktur kat dalam dia. Biasanya sarang tu akan duduk di bawah ataupun di tengah-tengah. Biasanya dia akan duduk di bawah lah kalau pokok tu berdiri tegak begitu, tidak rebah dan sebagainya. Kalau kita ambil kelulut yang macam ni, biasanya sarang dia akan duduk kat tengah-tengah, pintu masuk dia dan dia akan masuk jumpa sarang dia dan bahagian atas atau bahagian bawah tu adalah madu. Jadi kalau kita pertama kali ataupun berkesempatan untuk pergi ambil sendiri kelulut di hutan, kita tebang pokok dan sebagainya, sama ada pokok di hutan ataupun dekat rumah dengan kita, paling selamat kalau kita nak potong dia, kalau kita tak tahu jarak tu, kita ambil 2 kaki daripada lubang corong masuk dia tu, 2 kaki atas, 2 kaki bawah. Kita 4 kaki lah kita potong. Jadi kita bawa balik dan kita pastikan tahu mana yang atas, mana yang bawah lah masa kita potong tadi. Okay. Ini struktur dalam sarang. Kalau kita tengok dalam sarang kelulut itu ataupun dalam topping, biasanya kalau dia naik telur macam ni, inilah bentuk dia. Yang berlapis-lapis tu adalah merupakan telur dia. Telur kelulut. Ini spesies Itama. Dan kalau spesies yang kecil sebelah kanan tu level set. Biasanya begitulah keadaan. Yang hitam tu adalah merupakan telur. Dan yang atas sekali tu adalah merupakan dia punya madu. Kecil je madu dia. Ini saya cakap corong tadi. Corong pintu masuk kelulut ni kita boleh cam. Kalau kita tengok corong, kita dah tahu dah ini kelulut jenis apa. Ini kena belajar. Kalau mula-mula tu agak sukar untuk kita kenal dia. Tapi bila kita dah biasa dan kita dah banyak kali tengok, kita boleh dapat tahulah. Tapi biasanya kalau kita orang asli ataupun supplier hantar kat kita daripada hutan, corong-corong ni dah tak ada. Dia dah patah, dah rosak dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak kenal, selain daripada kita kenal corong, kita kena tengok juga kelulut. Kita kena pasti betul lah. Kita kadang kalau saya, orang hantar kelulut kat saya, sarang yang daripada hutan tu, pasti saya nak tengok dulu. Saya akan buka dan tengok dia punya keadaan sarang tu. Yang pertama saya nak kenal pasti spesies apa. Dan seterusnya saya nak tahu keadaan sarang, sama ada dia punya telur tu masih elok ataupun telur dia dah hancur, dah rosak dan sebagainya. Ataupun ada juga orang hantar batangnya elok tapi dalamnya dah tak ada apa. Batang tu masih kukuh tetapi dia punya telur, dia punya madu semua kat dalam tu sudah rosak teruk. Jadi kalau kita ambil yang macam ni pun sebenarnya akan mendatangkan kerugian kepada kita lah kalau kita tak tahu. Kalau kita tahu, kita tak akan ambil lah jenis-jenis sarang yang rosak macam tu. Ini spesies yang boleh dikomersialkan dekat Malaysia untuk madu. Inilah spesies dia. Yang paling terkenal Itama. Yang paling banyak orang bela adalah Itama. Thoracica yang spesies besar. Apicalis ni spesies Dama dan juga Terminata. Ini 4 spesies yang boleh bela, yang boleh menghasilkan madu. Yang lain daripada itu boleh bela, tapi dia punya penghasilan madu itu tidaklah banyak. Dia lebih kepada untuk pendebungaan. Jadi yang spesies-spesies 4 ni, bolehlah kita bela untuk komersialkan bergantung kepada keadaan tempat kita nak bela tu. Okay. Yang kehayat kelulut ni, dia ada dalam satu batang kelulut tu, dia ada ratu dia. Umur dia lebih kurang 5 hingga 7 tahun. Dia boleh hidup untuk seekor ratu.
yang pekerja dia dalam 50 hari hingga 90 hari, lepas tu dia akan mati. Dan juga penjantan ni dia akan hidup agak lama sikit daripada pekerja, tetapi dia akan mati setelah dia melakukan persenyawaan. Begitu dia punya kitaran hidup lah untuk kelulut ni. Ni kalau nak tengok kelulut pekerja, kita nak kenal pasti dia, ambil masa jugalah, bukan kita boleh terus kenal begitu. Kita boleh tengok macam ni. Dia punya dekat atas tu ada tanda tinggi sikit. Mungkin dia ada punya peranan-peranan dia. Okay, kerja-kerja kelulut ni lah, pekerja ni yang paling produktif dalam satu sarang. Inilah yang menghasilkan madu, yang mencari madu dan sebagainya. Kemudian kelulut penjantan ni kita boleh kenal dengan keadaan beginilah. Dekat ekor, dekat punggung dia tu. Kemudian dekat belakang dan juga kaki dia. Peranan jantan ini dia mengawan. Itu jelas kerja dia. Kemudian dia biasanya selepas dia mengawan dengan ratu udara ni, dia akan mati. Kemudian ada satu lagi kelulut yang ada dalam tu adalah ratu kelulut ataupun kita panggil queen lah. Kerja dia hanya makan, tidur dan bertelur. Ini kerja ratu. Okay, yang paling besar tu adalah ratu. Okay. Kalau kita baru dapatkan lok kelulut tu, kita letak dekat rumah kita, kita boleh perhatikan selepas kita potong dengan sensor, kita dah bersihkan, kita dah pasang topping, kita tengok kebanyakannya kelulut-kelulut ni dia akan bekerja kuat pada ketika itu untuk membersihkan sarang. Kalau kita perhati, kita duduk depan sarang tu, kita boleh tengok dia akan bawa keluar sampah-sampah ataupun kotoran-kotoran yang tak perlu kan, dia akan buang dekat luar daripada sarang dia. Jadi kelulut ni memang sifat dia begitu. Sarang tu pasti sentiasa bersih dan steril lah. Ini kelulut yang bekerja sebagai pengawan untuk pintu masuk dia. Jadi kalau setakat serangga-serangga kecil nak masuk melalui corong tu agak susah. Serangga-serangga pemangsa tu memang kalau nak masuk melalui corong kelulut memang agak susah kalau lok itu aktif ataupun pekerja dia ramai. Ini kerja salah satu kerja dia untuk ambil mengumpul pollen, dia mengumpul resin untuk buat dia punya sarang dan juga bekas madu dia. Biasanya kalau kita nak tengok kelulut ini dekat mana, kalau kita nak cari sendiri dalam hutan, kita kena ambil masa lebih kurang dalam pukul 10 ke atas lah, baru kita nampak kelulut tu keluar dan masuk daripada pokok tu. Dan kita kena pastilah, selalunya pokok yang kelulut selalu masuk ni adalah pokok yang berlubang, pokok yang berongga. Dia akan buat sarang di dalam tu. Sama ada pokok tu masih hidup ataupun telah mati. Tapi biasanya pokok mati ni jarang lah, dia akan buat pada pokok yang masih hidup ataupun pokok yang masih kuat. Tapi dalamnya ada rongga untuk dia buat sarang. Begitu juga kadang-kadang dekat tempat rekahan-rekahan batu, kalau dekat rumah kita tengok celah-celah dinding pun ada kelulut. Tapi biasanya kelulut yang dekat rumah ni bukan jenis kelulut yang sesuai untuk kita ternak untuk hasilkan madu lah. Ini contoh dia lah. Dekat bangunan, kemudian dekat pokok. Dekat rumah kita ya, kalau dulu kalau rumah papan ke apa, kita boleh tengok kelulut ni banyak terselit dekat situ. Kemudian ada juga kelulut ni yang duduk dalam tanah. Ini salah satu contoh corong dia lah yang kita boleh lihat dia akan naik macam tu. Tetapi yang dalam tanah ni kita tak boleh nak komersialkan dan memang dia susah untuk kita menghasilkan madu. Begitu juga yang kalau ada tong-tong kosong tu dia akan buat sarang. Kalau tong itu tidak dialihkan dan duduk satu tempat dengan jangka masa yang lama, kelulut ni akan rasa kesesuaian dia untuk buat sarang kat situ. Ni contoh dia punya corong-corong dia lah. Okey, sebab apa kelulut ni dia buat sarang dia begitu? Yang pertama sekali untuk dia mengelakkan haba untuk pengeraman telur dalam pokok. Sebab tu dia kelulut ni dia akan buat sarang dia dalam keadaan yang tempat yang kukuh, bukan tempat yang orang kata senang untuk dirosakkan oleh musuh dia. Kemudian dia juga merupakan tempat perlindungan, turun naik suhu dalam sarang, dia juga menjaga suhu dalam sarang itu. Kemudian daripada ancaman pemangsa, mengelakkan sarang daripada dibasahi air.
Sebab itu kita tengok kalau sarang kelulut yang kita ambil ataupun apa, memang dia tidak akan dibasahi oleh air hujan. Walaupun kita tengok dia direct ditimpa oleh air hujan, tapi sebenarnya keadaan dalam itu terlindung daripada air hujan. Itu nak cerita sikit tentang dia punya keadaan sarang-sarang kelulut lah. Ini kalau kita dah ambil satu sarang kelulut, kalau kita boleh tengok ataupun kita boleh belah kayu tu untuk kita tengok ataupun kita nak alihkan telur bersama dengan induk-induk dan koloni tu ke kotak yang lain, kita boleh akan nampak bentuk ataupun struktur sarang tu begini. Itu telur dia. Dan kita ambil, kalau kita nak buat pindahan, contohnya satu kayu yang kita dapat daripada hutan tu kayu yang telah mati ataupun kayu yang telah reput, tetapi kelulut dia aktif, kita boleh ambil, bawa balik, tapi kita boleh tukar dia. Kita belahkan kayu tu, ambil dan pindahkan kepada satu kotak yang kita buat khas untuk sarang baru dia, supaya dia lebih baik untuk masa akan datang dia. Maknanya kalau kita biarkan dia dalam kayu yang reput itu, kemungkinan besar dia nak lari tu tinggi sebab akan diganggu oleh musuh-musuh dia. Ini bentuk, kalau kita dapat tengok telur dia, beginilah bentuk susunan dia. Lapis-lapis, biasanya 5 sehingga 10-11 lapisan telur tu. Itu kuatlah kalau banyak macam tu, maknanya koloni itu kuat. Kemudian dalam sarang kelulut juga kita akan tengok ada jaring-jaring macam ni ataupun ada jari-jari itu. Itu adalah merupakan laluan yang dia buat. Guna dia adalah untuk dia sebagai laluan di antara satu tempat ke satu tempat. Biasanya dalam toping kita akan nampak macam ni. Begitu juga dekat sarang dia. Sebab di dalam sarang kelulut ni tak akan terbang, dia berjalan saja. Dia berjalan daripada satu tempat ke satu tempat, dia nak masukkan madu, dia nak buang dia punya sisa-sisa kotoran dan sebagainya, dia akan menggunakan laluan-laluan itulah. Okay. Kemudian kalau kita tengok pada lakaran dahan kayu pula, dia akan jadi begini. Dia tak tentu. Kadang-kadang kita dalam hutan tengok kayu dah tumbang, kita tak tahu madu tu duduk belah mana. Sama ada di atas ke, di tepi kanan ke, kiri ke. Tapi kebiasaannya begini, telur tu tetap akan menegak struktur dia. Dan biasanya madu ataupun dia punya madu dan tempat dia letak dia punya bibrit ke apa tu, kiri ataupun kanan. Ini kita kena tengok dengan cara, kita kena potong lah kayu tu, tapi potong sikit-sikit baru kita tahu dekat mana. Kalau kita terpotong dekat anak, itu akan jadi masalah nanti. Kemungkinan tempat yang kita potong tu kena pada ratu dia, jadi koloni tu akan lemah sebab tak adanya generasi baru yang dilahirkan oleh ratu, sebab ratu dah mati. Ini kalau struktur dalam tanah lah, begini keadaan dia. Biasanya telur kat tengah-tengah dan di keliling itu adalah merupakan dia punya madu. Ini telur dia, seperti mana saya tunjukkan tadi. Ini spesies Leviset, tak silap saya. Jadi telur dia jenis berselerak sikit macam ni, dia tak tersusun. Ini tersusun. Satu lagi, kalau telur yang jenis berselerak ni jenis canifron ataupun yang Profesor cakap tadi, kelulut luntir rambut. Dia telur dia berselerak. Dia tak tersusun begini. Dan selalunya dia akan mengambil ruang yang panjang dalam satu kayu. Okey, untuk dia punya tempat dia buat madu dia, kita panggil tempayan madu ataupun tempayan roti kelulut ni ataupun bibrit dia sama. Dia punya dibuat daripada resin pokok itu. Di situlah propolis itu, dan dalam tu dah dia akan letak madu dan juga dia punya roti lebah ataupun bibrit dia. Okey, ini contoh. Ini apicalis. Ini madu Ini dia punya tempayan madu dia. Dia bilanya dia buat daripada damar dan dia akan rapuh kalau kita pegang dengan kasar, dia akan pecah. Ini contoh untuk itamah. Jadi dia punya propolis ataupun mangkuk yang dia buat tempayan-tempayan madu dia tu daripada getah dan dia agak lebih liat lah, tidaklah serapuh macam mana apicalis tadi dia buat daripada damar. Ini contoh lagi lah yang punya kecil. Ini dia punya bibrit. Dia punya bentuk kantung tu lebih kurang sama lah, tapi dalam dia lain. Kalau kita nak tengok, kalau kita baru dalam ternakan kelulut ni, kita tak dapat beza pun. Tapi bila kita dah lama, kita boleh dapat bezakan mana satu kantung untuk madu dan mana juga kantung untuk dia punya bibrit.
Sifat madu kelulut ni kalau kita dah pernah rasa ataupun dah pernah beli, dia memang agak cair sikit daripada madu lebah biasa. Memang kandungan air dia agak tinggi. Kemudian warna dia tu tak sama. Berubah warna dia tak akan samalah setiap musim tu. Bagi saya tak pernah nak dapat warna yang sama dan rasa yang sama tu memang agak sukar. Dia berbeza mengikut musim, sama ada dia punya resin getah tu diambil daripada pokok yang jenis apa, dan juga dia punya nektar tu diambil daripada pokok yang berlainan. Sebab tu rasa dia takkan sama. Sebab tu kalau orang nak beli madu yang betul-betul original, yang orang tahu, dia takkan komplain tentang rasa. Kalau orang nak rasa yang sama saja, itu susahlah kita. Sebab kita jual madu yang betul-betul asli, yang kita tak ada proses apa-apa, kita jual madu yang raw. Biasanya orang yang beli dengan kita mesti cerita dia. Maknanya bulan ini madu ni dia beli rasa macam ni, bulan depan dia beli rasa lain. Dia orang pembeli yang tahu pasal struktur ataupun kandungan madu yang asli ini, dia takkan komplain. Tapi bagi orang yang tak tahu, dia kena explain. Madu yang kita jual secara mentah macam ni, memang kita punya rasa memang tak akan sama. Bulan ni rasa lain, bulan depan rasa lain. Dan biasanya customer saya, dia dah tahu dah benda tu. Dia tak akan komplain, dan dia apa juga rasa, apa juga warna madu yang kita supply pada dia, dia tak pernah komplain. Ini bagi orang yang tahulah. Tapi bagi orang yang pertama kali beli, kita kena cerita betul-betul lah pasal madu ni. Sebab takut dia kata, yang depan rasa lain, yang ni rasa lain pula. Kadang-kadang dia nak rasa yang sama. Tak boleh lah, susah lah kita nak dapat rasa yang sama. Kita jual apa yang ada. Sebab madu tu bukan kita yang buat, lebah yang buat kan. Jadi kita susah nak dapat rasa yang sama. Ini cerita Bibrit ataupun roti kelulut tadi. Dia bentuk dia ni. Kuning-kuningan lah bentuk dia Bibrit tadi. Sama juga dengan bentuk yang saya dah tunjukkan depan tadi. Okey, ini jarak kita punya kelulut boleh pergilah untuk mencari makanan. Bagi kelulut yang kecil tu, radius dia lebih kurang 300 hingga 600 meter dia boleh pergi. Tapi bagi kelulut yang besar, dia boleh pergi sampai 2 kilometer. Jadi ini penting untuk kita tahu. Contohnya dekat kawasan kita tu, hutan kita jauh sangat. Contohnya hutan lebih kurang 10 kilometer daripada rumah kita. Jadi kita bila kelulut, sampai sebulan, 2 bulan pun tak ada madu. Ataupun kawasan dusun dengan rumah kita jauh. Jadi bila kita bela tak ada madu, tak menghasilkan madu banyak, kita kena tengok ni, sebab kita kena kaji. Kalau kita bela jauh sangat daripada tempat untuk dia dapatkan sumber makanan, memang tempat tak sesuai lah untuk kita bela kelulut. Memang tak akan ada madu. Kalau ada pun hanya sedikit. Okay. Kelulut ni dia memang tak ada sengat, tapi dia boleh mengganggu kita lah. Kalau kita kacau dia, kita pergi nak ambil madu dia ataupun nak buat kerja pemotongan untuk pasang topping dan sebagainya, memang dia akan hurung kita lah. Kalau jenis utama, tambah-tambah lagi jenis canifron, memang dia akan hurung kita. Kalau kita tak pakai baju tu, memang satu kerja pun tak boleh buat lah. Memang dia akan mengganggu betul lah. Walaupun dia tidak menyengat kita, macam lebah, tetapi dia mengganggu kita lah. Sebab tu untuk ambil madu ada baju dia. Okay. Lepas tu kalau kita tengok, kenapa kelulut ni, kalau kita letak sebelah-sebelah pun, dia tak masukkan koloni lain. Dia tak akan pergi masuk yang kelulut A masuk ke koloni B, tak. Sebab apa? Sebab dalam tu dia ada penanda dia. Dia akan pergi kepada sarang dia juga. Dia tak akan pergi sarang lain. Okay. Dia ada bau dia yang menyebabkan dia akan pergi sarang dia. Dia tak akan pergi sarang orang lain. Sebab tu kita tengok, kenapa duduk sebelah-sebelah pun tapi tak apa. Yang kelulut ni tak akan masuk sarang orang lain. Ini sumber makanan dia yang Prof dah cerita tadi. Okey, 4 hasilan daripada lebah kelulut ni apa yang boleh kita dapat. Yang pertama sekali, dia digunakan untuk perdemungaan lah. Kalau dekat kawasan-kawasan ladang tu, kita boleh tengok perbezaan ni. Kalau ada kelulut dengan tak ada kelulut, bagaimana hasil dekat suatu kawasan tu. Hasil tanaman dekat satu kawasan tu, kalau kita letak kelulut memang berlipat kali ganda. Sebab proses pendemungaan itu dilakukan oleh kelulut. Ini contoh dekat ladang labu. Dekat titik gantung Perak. Memang hasil dia banyak. Sebab kita letak kelulut kat situ. Yang paling banyak orang ambil daripada kelulut ni madu dia lah. Yang ini
yang kita komersialkan dan kita jual. Selain daripada itu, propolis ni juga seperti mana Prof cakap tadi, sebenarnya propolis ni banyak khasiat dia, tapi untuk proses dia untuk itu memang saya sendiri pun memang tak buat lagi, tak proseskan ni sebab agak renyah lah dia punya kerja dia berbanding dengan madu yang lebih senang. Begitu juga dengan roti lebah ni ataupun bibrik ni, ini pun mempunyai khasiat yang tinggi dan baik untuk kesihatan dan juga boleh dikomersialkan. Okey, kita tengok kepada ancaman dan musuh kelulup ni. Kalau kita nak bela ni ataupun apa-apa saja perusahaan yang kita buat, mestilah ada dia punya musuh dia ataupun dia punya ancaman dia. Kalau kita tengok kelulup tu dah jadi macam ni, dalam topping ataupun dalam lock itu sendiri dah jadi macam ni, bermakna kelulup ni telah diganggu ataupun telah dirosakkan oleh musuh dia lah. Kalau kita tengok gambar-gambar kat atas ni dah kering semua. Dia punya propolis dalam tu semua dah kering. Tu dekat bawah tu nampak tak gambar tu? Itu dia punya larva BFS, Black Soldier Fly, yang merupakan ancaman utama lah kepada lebah kelulup ni. Antara musuh-musuh yang kita boleh kenal pasti apabila kita menternak kelulup ni, yang pertama manusia lah. Ini musuh bukanlah dikatakan sebagai musuh, tetapi kalau kita letak kelulup kita kat tempat yang tak sepatutnya, biasanya kelulupnya akan hilang. Sebab dia mempunyai nilai. Sarang kelulup tu 400-500 orang boleh jual dengan mudah. Kemudian kalau kita letak tempat jauh daripada rumah tanpa pengawasan, berhampiran pula dengan hutan, yang akan menjadi musuh utama dia adalah beruk, monyet ataupun kera yang dia akan rosakkan. Ini pengalaman saya sendirilah. Dia letak dekat kebun, memang akan habis kelulup tu. Beruk ni sekali dia dah dapat, dia dah rasa, dia akan datang lagi. Dia bukan hanya makan madu, dia akan makan sekali dengan anak-anak kelulup yang ada dalam lock. Habis, memang kosong lah. Dan juga kalau satu lagi beruang. Ini beruang ni memang makanan dia lah. Ini pun bahaya, bukan bahaya saja pada lock kelulup kita, dan kita juga berbahaya lah kalau tempat tu ada beruang. Sebab ni dia akan kecaikan kayu tu, dia akan ambil semua. Jadi kalau kebetulan kita datang masa tu dia, kita juga boleh menjadi satu ancaman kepada dia dan dia boleh mengancam kita lah. Okay. Selain daripada tu, burung, tenggiling, cicak, ini dalam musuh-musuh dia lah. Semut, anai-anai. Okay. Ini contoh musuh-musuh kelulup yang saya cakap tadi. Kumbang pollen, Black Soldier Fly. Ini antara musuh utama kelulup lah. Kalau kita tak jaga betul-betul ataupun kita tak mengawasi lock kita dengan baik, contohnya dia terkena hujan, dia basah, ada lubang dan sebagainya, memang dia akan diserang oleh Black Soldier Fly ataupun BSF ni. Tembuan, kumbang, ini dia akan selalunya kalau kumbang yang pengorek batang tu, dia akan duduk dan masuk dalam sarang kita. Bukannya seekor, 2 ekor, banyak. Jadi kita kena awasi dan kita kena tengok lock tu sentiasa. Ini larva BSF yang saya cakap tadi. Ini kalau dia dah serang satu lock, kalau kita lambat, biasanya lock ni akan habis lah. Memang tak boleh nak diselamatkan lagi. Kalau kita dah buka topping tu, tengok dah ada larva ni, ataupun kita angkat bawah lock kelulup tu dah ada dia punya larva ni, memang akan habis lah. Memang kita tak akan boleh selamatkan lagi. Ini lebah tapir, sama juga. Dia biasanya lebah tapir ni dia akan buat anak dia dekat tepi ataupun dekat topping tu bawah. Tempat yang antara topping dengan lock tu, biasanya di situ. Mungkin dekat situ ada lebihan madu dan sebagainya, tempat tu ada cecair, dia akan masuk kat situ. Ini burung lah, burung ni akan makan kelulup, tapi dia tak adalah makan sampai habis. Okey. Ini adalah satu juga dia punya kumbang perosak dia. Bentuk dia macam tu, macam orang panggil cenangau kalau kat sini. Ini selalu dia duduk bawah topping yang kita tak jaga dengan baik. Kita jarang tengok ataupun kita biarkan, kumbang ni akan membiak kat situ. Kemudian ancaman-ancaman daripada haiwan-haiwan yang merayap seperti cicak, semut dan sebagainya tu, ini pun kalau kita tak awasi dengan betul, koloni kita boleh habis. Terutamanya cicak, semut, anai-anai. Adalah kaedah-kaedah untuk kita menghalang dia. Nanti saya cerita dalam bahagian bagaimana nak mula menternak. Okey. Ini semut tadi. Ni labah-labah. Labah-labah pun makan kelulup. Ni saya cakap tadi, beruk. Selalunya beruk yang ekor pendek tu memang dia akan attack dia punya kelulup kalau jauh daripada orang.
Ini paling bahaya dan paling ganas lah dia punya ni. Memang semua lock akan jatuh, topping akan tercabut, semua anak-anak dalam batang tu akan kosong. Dia makan habis. Dan pastinya dia akan datang lagi. Ini beruang. Ini kalau dekat dengan hutan. Okey, selain daripada ancaman daripada musuh-musuh tadi, kalau kita menternak kelulur ini, kita juga biasanya dihantui dengan penyakit-penyakit yang akan menimpa ataupun menghantui kita sebagai penternak ni. Yang pertama sekali disebabkan oleh kulat, bakteri ataupun virus. Biasanya kulat ni disebabkan kita tak jaga lock dengan betul, dia basah, punca dia udara lembab, kerap dibuka, kita selalu sangat buka dia punya topping, kejap-kejap tengok, kemudian kita orang kata kita banyak sangat buat benda-benda yang aktiviti kita dekat keluluk tu. Sebenarnya keluluk ni apabila kita telah pasangkan topping dia, kita jangan pantau aja, tak perlu kita nak buka tengok, kita cukup masa baru buka. Kalau kita sentiasa buka tengok, inilah antara orang kata dia punya penyakit-penyakit yang akan kita hadapi. Selain daripada itu, pernah juga terjadi dan banyak kali juga terjadi apabila kita bela keluluk, tiba-tiba keluluk tu lari. Tak ada serangan penyakit apa dan sebagainya, tapi tiba-tiba lock yang kita bela tu sampai sebulan, 2 bulan kosong. Sebab apa dia lari? Ada beberapa sebab lah. Yang pertama mungkin sebab lock tu terlalu kecil, dia nak menggembang lagi tak boleh. Kemudian dia sering diganggu oleh musuh. Kita tengok kalau cicak selalu datang, katak selalu datang makan, dia pun rasa terancam dan dia akan pindah. Kemudian pengudaraan dalam itu kurang baik, ataupun kita letak kat tempat yang pengudaraan dia tak baik. Contohnya kita letak dalam rumah, recycle kita punya udara tu tak cantik, maka tak bagus jugalah. Kemudian cuaca hujan, selalu hujan dia akan menyebabkan koloni tu akan hilang dan rosak lah. Kemudian ratu semakin lemah dan menghasilkan feromon. Sedikit feromon, maknanya ratu ni dah turun, dah tak bermain. Sebab tu nanti masa kita ambil lock tu, kita kena pastikan kita tengok soto sarang tu betul-betul dijaga dengan baik. Kita takut dia bila ratu dia dah habis, ratu dia sakit ataupun ratu dia mati, maknanya koloni tu tunggu masa je untuk habis. Sebab dia tak ada lagi pengganti kepada ratu tu. Jadi kalau kita bela pun dalam tempoh seminggu, 2 minggu memang kita nampak banyak lagi keluluk keluar masuk. Tetapi lepas daripada sebulan ataupun 2 bulan memang lock tu akan out. Kemudian boleh juga berlaku dia pecah koloni secara sendiri. Kalau kita nak split tu, itu dah peringkat yang lebih tinggi lah. Kita nak buat pecah koloni dengan cara kita ambil telur macam itu pelajaran yang lain. Tetapi dia boleh berlaku secara semula jadi. Apabila sampai masa dia, ratu dia dah bertelurkan ratu-ratu yang baru, ratu ni dah menetas, dah dewasa dan dia akan keluar. Ini biasanya akan berlaku pemecahan koloni secara sendiri lah. Di kawasan kita kalau tengok, tiba-tiba dekat lock gitu tu banyak dikerumuni oleh keluluk kan. Itu tanda-tanda dia nak buat pecah koloni. Ada juga jenis keluluk yang dia suka masuk keluluk orang lain, dia suka masuk lock orang lain. Biasanya jenis Thoracea atau apicalis ni, biasanya dia akan masuk ataupun suka merampas lock. Kalau biasanya lock-lock yang lemah kat sekeliling, contoh kita ada 10, kita ada 2 Thoracea, 2 apicalis, yang lain tu semua Itama. Yang Itama ni pula ada yang jenis lemah, biasanya anda Thoracea, apicalis ni akan masuk tempat tu, dia ambil terus sarang. Kalau ambil terus jadi sarang baru tak apalah kan, takut dia ambil sekejap kemudian dia pun hilang, jadi agak merugikan lah kat situ. Okey, ini kalau kita tengok keluluk, kalau dekat Indonesia dan sebagainya, dia orang banyak bela keluluk yang jenis kecil ni. Dia orang letak dalam buluh, letak dalam tu kotak-kotak kecil macam tu. Tapi kita kat Malaysia ni, seperti mana yang kita sedia taklum, itu kita gunakan kotak topping tu. Ini kita punya persatuan dekat Perak lah. Kalau opsi nak khusus ke, nak apa ke tentang keluluk, kita ada persatuan ni dekat Titi Gantung. Bolehlah berhubung dengan kita punya presiden saudara Ikhwan. Dia memang boleh membantu kita lah. Terutama pelajar-pelajar daripada opsi nak tahu dengan lebih lanjut tentang keluluk, nak tahu dekat mana kita punya ahli-ahli berada. Saya rasa dekat Tanjung Malim tu pun banyak kita punya ahli kat sana. Boleh melawat lah. Boleh tengok.
Okey, ini saya nak cerita tentang saya punya saya punya syarikat lah. Saya punya syarikat yang menguruskan Lulut ni. Saya tubuhkan syarikat ni pada tahun 2017 dan saya bila ke Lulut pun dah tahun 2017, awal 2017. Antara aktiviti utama perniagaan saya yang paling utama saya menternak kelulut dan menjual hasilan daripada kelulut lah. Selain daripada itu saya buat benda-benda lain, contohnya biak baka untuk hidupan liar, pelanduk, landak dan sebagainya. Itu lain lah, tapi saya nak fokus kepada kelulut ni dulu. Itu lambang syarikat saya. Dan banner ni ini adalah daripada bantuan daripada Risda. Nanti saya cerita tentang apa bantuan yang kita boleh dapat kalau kita menternak kelulut ni. Okey, langkah-langkah permulaan untuk kita ternak kelulut ni saya gariskan ada 8 langkah sampai 9 tu untuk kita pasarkan. Okey, yang pertama sekali, kita perlu ada penyediaan tapak ataupun kawasan ternakan. Kita nak bela kelulut, kita nak tahu kita nak bela ni kat kawasan mana. Okay, itu yang pertama sekali. Kita tak boleh ambil dulu koloni kemudian tak tahu nak letak kat mana. Akhirnya kita letak kat tengah panas, kita letak dekat mana-mana tempat yang tak sesuai, koloni itu akan lari dan akan rosak. Kemudian yang kedua, kita mesti sediakan alas ataupun tempat nak letak. Ini bagi saya penting. Saya kalau pelajar-pelajar semua ataupun siapa-siapa yang nak ternak kelulut, kalau datang ke tempat saya, pertama sekali saya akan cerita selain daripada kawasan tempat kita nak letak kelulut itu adalah merupakan benda yang paling penting yang perlu kita tahu. Tempat dia, tapak dia. Tempatnya dah ada, kawasannya dah ada, tapak kita nak letak lok kelulut tu. Kita jangan beli kelulut, kita letak ke tanah. Ini punca-punca kelulut kita nak lari ya. Kita letak ke tanah sehari 2 hari, nanai pun akan masuk, kemudian cicak pun, kantak pun akan masuk daripada bawah, kita tak nampak. Lok tu kena hujan, dia akan kena tempias hujan, akan basah. Jadi perkara itu akan menyebabkan punca utama yang orang kena terlepas pandang. Dia tahu dia nak dapatkan lok kelulut dulu, letak kat mana, alas dia nak tengok lebih kurang aja, dia akan mendapat masalah. Jadi jangan buat silap ni. Ini saya cerita sebab saya pernah buat benda yang salah ni. Jadi memang kita akan dapat kerugian kat situ lah. Kita beli 10 lok, kita tak ambil tahu dulu tempat nak letak dia kat mana. Kita letak dulu lah atas tanah, letak. Ataupun kita ambil bata sikit letak. Kemudian kita biar situ berhari-hari, hujan kan, hujan jatuh dan tempias dia akan merecik balik pada lok-lok akan basah, dia akan jadi berkulat. Itu punca-punca nak datang penyakit. Sebaiknya kawasan tempat yang kita nak letak tu biarlah lebih daripada 1 kaki. 1 kaki setengah lebih baik. Supaya bila air hujan turun, jatuh ke tanah, dia merecik tu, tak sampai kena pada lok. Jadi maka kayu tu tak basah, kayu tu tak akan reput. Jadi dia punya ketahanan ataupun dia punya tu lebih baik lah. Apabila kita dah ada tempat yang cantik, okey, contoh kita nak dapatkan satu sarang dulu. Kita dah letak satu tempat cantik, dia punya tempat nak letak itu kukuh. Barulah kita dapatkan sarang kelulut. Sarang kelulut ni banyak cara lah nak dapat, sama ada kita pergi cari sendiri. Pergi ke kampung-kampung, tengok kat pokok-pokok rambutan lama tu ada, tebang lah. Minta lah dulu dengan tuan ni. Ataupun kita cari pada supplier lah. Kalau supplier kalau awak asli, dia akan hantar lok yang kosong. Bukannya kosong tak ada kelulut, maksudnya kosong baru keluar daripada hutan, hanya ada koloni dalam tu tapi tak ada topping, tak ada buat apa-apa finishing lagi. Itu pun kita boleh beli. Dan paling senang satu lagi, kita boleh dapatkan terus daripada supplier yang penternak yang memang jual lok siap dengan topping. Itu lagi mudah. Dia dah buat cantik, kadang-kadang dalam topping tu dia jual dah siap ada madu. Itu dia punya orang kata kejayaan untuk kita ambil lok yang macam tu lebih baik dan risiko untuk koloni tu lari lebih rendah berbanding kalau kita ambil direct daripada hutan ataupun kita terbang sendiri. Boleh, tapi kita pastikan kita ada ilmu yang cukup lah untuk buat benda tu. Kemudian bila kita dah dapat lok dan sebagainya, kita perlu sediakan topping. Ini kalau kita nak buat sendiri, topping ada banyak jenis topping, ada banyak saiz topping. Yang akan saya ceritakan lepas ni lah dengan lebih mendalam lagi pasal topping ni, sebab kaedah nak pasang topping paling penting sekali. Kemudian bila kita dah buat topping, kemudian kita pergi kepada cara untuk kita pasang topping. Ini sebenarnya sepatutnya saya boleh buat demo sikit lah, tapi dalam ni susah kan. Setelah kita pasang topping, dah letak tempat yang elok, kita tutup dia elok, kemudian kita hanya pantau dia. Dalam 2-3 hari sekali tengok. Ataupun kalau mula-mula tu, kalau kita rasa kawasan tu banyak semut, banyak anak-anak, kita boleh tiap-tiap hari tengok lah. Tiap-tiap hari tengok, ada anak-anak naik tak? Ada semut naik tak? Ada cicak apa datang tak? Nanti kena pastikan pada peringkat awal. Kemudian bila kita dah tengok dah semua dah okey, dan kita bila tengok pun dalam topping pun dah mula naik madu, kita biarkan je lah. Lepas daripada 1 bulan atau lebih daripada 1 bulan, baru kita sedut madu tu.
Kemudian kita botolkan dan seterusnya kita jual. Itu langkah-langkah dia untuk kita menternak ataupun sebagai langkah permulaan bagi kita nak menternak kelulut. Okey, langkah yang pertama tadi saya cerita lebih detail lagi. Kawasan kalau kita nak pilih kawasan untuk ternak kelulut, pastikan yang pertama kawasan tu redup. Jangan sekali-kali kita letak kelulut kita di tengah panas. Ini satu orang kata ilmu yang perlu kita titik beratkan. Perkara pertama yang perlu kita tahu, kelulut mesti duduk bawah satu kawasan yang naum, yang redup. Dia tak tahan panas. Kalau kita paksa juga letak tempat tu, contohnya pagi dah ada panas kejap, panas sejam, 2 jam, kemudian petang tak ada panas, pastikan atas dia kita letak penebat lagi supaya topping tu tidak kena panas dan kelulut pun tidak terganggu dengan panas tu. Okay. Kemudian kita kena tengok kawasan tu ada sumber makan tak. Jadi kalau kita bela dekat taman, contohnya dekat rumah kat taman, keliling adalah bangunan 2 km, 3 km daripada keliling semua bangunan, tak ada pun tumbuh-tumbuhan yang kita boleh dapatkan, kelulut ni boleh dapatkan sumber makanan dekat situ. Jadi itu pun tak sesuai juga. Okey. Kemudian kita kena tengok kawasan itu terhindar daripada banjir ataupun air bah yang kuat lah, sehingga boleh kadang-kadang kita letak log kita 1,5 kaki daripada lantai, kemudian air banjir kat situ sehingga 1 meter, 2 meter, pastilah log kita habis. Itu kena tengok. Jangan main letak kita tak ambil kira nanti musim hujan atau macam mana, kena tengok. Kemudian kita hindar daripada musuh kelulut seperti mana saya cakap tadi lah. Kalau kawasan tu dekat belukar-belukar, jauh daripada kampung kita ataupun rumah kita, kat situ memang kita tahu kawasan beruk datang, beruang datang dan juga pencuri boleh keluar masuk kat situ. Kalau kita letak juga kelulut kat situ, memang akan memberi masalah. Pasti akan hilang, akan rosak. Dan akhirnya kita akan rugi. Ini contoh kelulut kat tempat saya lah. Saya letak kat dusun durian kat belakang rumah saya. Dan juga ada 2-3 tempat yang dekat kebun. Jadi kawasan ini sebenarnya tidaklah dikatakan redup 100%. Dia ada panas sebelah pagi dan juga sedikit di sebelah petang. Apa yang saya buat, saya gunakan tu tutup zinc tu, zinc penutup atas daripada topping itu, saya gunakan zinc yang ada penebat, yang ada foam tu. Jadi saya dah tengok kelulut kita ada masalah kat situ. Jangan kita letak zinc yang tak ada penebat. Contohnya zinc saja, zinc yang besi itu letak, akhirnya bila dia kena matahari, zinc itu akan memberi satu kesan panas yang lagi kuat kepada kelulut dekat dalam topping. Kalau siap propolis akan cair, memang dia akan lari. Jadi ini ada melibatkan costing yang agak tinggi juga. Zinc ni mahal. Tak silap saya kalau saya potong tu 3 kaki, dulu harga dia dalam RM25 macam itulah untuk 3 kaki. Dia boleh hantar, dia boleh buat terus dekat kilang, dia hantar kita kalau kita beli dengan kuantiti yang banyak lah. Kemudian saya lapik, tengok tu lapik tu saya lapik dengan lock atau culvert tu yang orang guna untuk salurkan air tu, tapi kita tempah khas, kita buat dia punya punggung dia. Bawah dia kosong, kemudian atas dia tu kita semenkan. Kita tempah lah. Satu ni dulu saya beli masa ni, saya beli banyak lah, 1 lori, saya beli dalam 30 biji macam tu, dia ambil kos dalam RM8 ya. Sekarang saya tak pastilah, mungkin dah lagi mahal lah. Ini saya rasa dia paling sesuai untuk kita letak kelulut kita. Sebab apa? Sebab dia berat. Contohnya kalau jauh daripada rumah kita, kalau babi ke apa sondol, memang tak akan rebah, tak akan jatuh. Memang dia berat. Kerja dia pun agak berat lah. Tapi saya rasa kita buat ni dia tahan sampai bila. Kemudian kalau ada air banjir ataupun air banjir ke setakat dia tenggelamkan semen tu, kelulut kita tak akan jatuh lagi. Berbanding kalau kita guna tong atau tong cat ataupun tong racun yang 20 liter tu, kita terakkan dia. Kalau kawasan tu ditenggelami air, bila air banyak, tong ni akan terbalik. Itu kena beringat lah. Bila terbalik, kita punya lock jatuh dalam air, habis. Memang akan habis. Okey, ni yang step yang kedua tadi saya ceritakan, kita kena sediakan satu tempat letak dia. Ada 2 jenis. Kalau saya tak ada pakai besi ni. Besi ni pun boleh, besi ni pun bagus, satu inovasi yang baik. Besi pancang, ada tempat untuk kita letak minyak hitam terpakai tu ataupun air, supaya semut tak boleh naik ke lock. Semut daripada bawah tak akan dapat naik ke lock sebab dia terhalang dengan air. Jadi kita letak kat tengah-tengah. Ini pun costing tinggi jugalah sebab besi pun sekarang mahal. Dan cara saya guna semen tu.
Bagi saya dua-dua cara ni bagus dan efektif lah. Kalau kawasan tu air banjir, pakailah besi ni yang agak tinggi. Tapi masa janganlah kita bila dah tinggi sangat sampai kita tinggi berdiri pula, nanti kita nak sedut madu susah. Kena pakai tangga pula. Kena agak-agak lah. Tapi bila kita nak hapus madu tu, nak ambil madu tu dalam keadaan yang senang. Okey, untuk step yang ketiga kita nak dapatkan sarang ataupun lock peluluk ni, kita boleh beli terus daripada orang asli. Yang ini biasanya orang asli yang mencari pencari, kita boleh cari kat kawasan kita lah. Ada yang mereka pergi mencari dari dalam hutan ni, biasanya harga yang dia jual pada kita 300 hingga 600 ringgit. Itu bagi lock yang kosong, yang hanya ada koloni saja dalam. Dia bawang terbang daripada hutan, terus bawa kat rumah kita. Sampai kat rumah kita kena check, kita kena apa. Biasanya kita tengok. Kalau Itama tu boleh dapat lagi sekarang ni dalam 200-300 lah. Tapi kalau dah pergi kepada Thoracea, Apicalis yang batangnya lagi besar, harga pun lagi besar. Mereka pun dah tahu harga ni memang takkan dapat lah harga yang 100-200 tak dapat. Ataupun paling senang kita beli daripada penternak yang jual lock. Biasanya peternak ni dia akan jual lock yang dah siap pasang topping dan dah siap ada madu. Ini lagi sebenarnya lagi bagus ataupun lagi efektif lah untuk kita yang baru nak mula ni. Tapi harga agak mahal lah, bermula daripada RM600 hingga RM1,800 tu ada. Yang jenis Thoracea yang besar-besar tu sampai RM1,000 lebih harga dia. Tak dapat dah harga bawah daripada RM500, bawah daripada RM400 yang siap topping, siap madu ni. Buat masa sekarang ni saya nak susah lah nak dapat. Okey, setelah kita dapat lock tadi, kalau kita beli tanpa topping, kita kena buat topping. Okay, topping ni kita boleh ada dua cara lah, sama ada kita beli yang dah siap ataupun kita boleh beli topping yang dah siap daripada orang yang membuat topping itu ataupun kita boleh buat sendiri. Okey. Kita nak buat topping ni kalau nak ikut saiz tu banyak saiz lah. Biasanya kalau bentuk Itama ni 12 inci kali 12, kemudian ketinggian lebih kurang 3 inci itu dah cukup lah. Dan juga bergantung kepada jarak kita nak tuai madu. Kalau kita tuai madu setahun sekali, kita agak rugi kalau pasang topping kecil. Sebab nanti madu tu dah penuh, dia takkan buat madu dah kat dalam tu. Kecuali kita pasang topping besar, contohnya kita ambil 6 bulan sekali je, ataupun setahun 2 kali saja. Lebih baik topping kita besar supaya madu yang dikumpulkan dalam topping itu lebih banyak. Okey. Tapi kalau kita dah ada jadual untuk kita sedut madu, contohnya 40 hari sekali sehari kerja, maknanya tak perlulah besar-besar sangat. Sebab apa? Bila yang besar sangat pun, bila sampai musim tak ada madu, dia akan jadi masalah dalam topping. Topping ni peluluk tak akan naik ke atas, dia akan tinggalkan dan dalam tu akan jadi kulat. Sebab dia nak cover kawasan yang besar, jadi tak mampu, jadi masa tu madu tak ada, dia akan duduk dekat dalam batang ataupun dalam lock saja, dia tak akan naik ke atas. Jadi saya tengok, kalau kita ambil secara pertengahan ataupun saiz tu tidak terlampau besar, tidak terlampau kecil, itu adalah yang terbaik. Dan kita punya aturan untuk masa kita sedut tu kena sistematik, kena ada jadual. Kalau kita jenis sedut 40 hari sekali, 40 hari sekali kita habiskan. Kalau kita biar sampai setahun dengan topping yang kecil, itu akan mendatangkan rugilah kat kita. Patutnya di masa pack dia buat madu tu, dia boleh hasilkan madu yang banyak, tetapi disebabkan topping dia kecil, sikit je madu yang kita dapat. Okey, ini antara contoh-contoh topping yang orang buat sekarang lah. Ini sekarang ni dah pakai macam ni. Kalau kita tengok yang apa mini skirt dengan kain labur tu, kita tengok dia punya inovasi lah. Yang sebelah kanan ni dia sebenarnya lebih efektif kalau kawasan-kawasan yang panas ataupun kawasan yang ada gangguan daripada musuh seperti monyet dan sebagainya. Sebab apa? Kita boleh skrukan terus dekat tepi tu. Dia ada 4 penjuru tu, 4 kawasan tu kita skrukan, bermakna beruk ke apa ke dia tak boleh cabut. Dia tak boleh angkat topping tu. Jadi agak selamat lah untuk kawasan yang banyak gangguan musuh macam tu. Okay. Tapi dia punya kos tinggi jugalah sebab kayu yang digunakan agak banyak dan semakin panjang kan untuk dikabur. Selain daripada tu, topping yang jenis ini dia memberi suhu yang lebih sejuk kat dalam. Sebab penebat dia lebih banyak daripada tepi. Maknanya tepi tu dah ada kayu. Matahari yang suluh daripada kiri kanan atas bawah ni akan terhalang dulu dengan kayu yang tebal itu. Kemudian dalam tu ada satu lagi lapisan topping tu sendiri. Jadi suhu dalam lebih sejuk lah. Sebenarnya banyak inovasi-inovasi yang dibuat untuk topping ni. Pihak Risda pun ada buat.
toping yang bagus, yang ada inovasi dan yang menang inovasi pun. Itu kita boleh tengok nantilah toping-toping yang mereka dah buat. Kemudian sinilah yang paling penting dalam soal kita nak menternak kelulut. Kalau kita pasang toping sini, ini kita kena ada ilmu sikit lah. Bagaimana cara ataupun kaedah yang betul untuk kita pasang toping. Ini kalau kita perlu buat kalau kita beli toping ataupun kalau kita beli lock yang tak ada toping. Ini kita kena pasang sendiri dan masa ini pengalaman ataupun ilmu tu kena ada. Pertama sekali saya bercerita sikit lah, bila kita dah dapat lock tu, kita kena letak, kita kena tahu atas bawah dia yang mana. Contohnya orang asli bawa kat kita kena tanya mana atas mana bawah. Kadang dia hantar, dia pun tak tahu mana atas mana bawah. Kita kena pastikan. Kalau mereka pun confuse mana atas mana bawah, kita sendiri kena pastikan. Dengan cara kita ambil chainsaw, kita potong sikit demi sikit, kita tengok. Kalau mana kawasan yang kita potong itu kena madu, bermakna biarlah dia di bahagian atas. Walaupun di dalam hutan itu sebenarnya di bahagian bawah, tak ada masalah. Madu mesti letak di bahagian atas. Sebab kita nak letakkan dia berdiri begitu. Dan sarang kelulut tu di bawah, madu di atas. Baru atas tu baru kita letak toping. Boleh begitu. Baru dia jadi. Kalau kita tak tahu dia punya punca atas bawah, kita kena buat macam tu. Tapi kalau kita dah tahu, contohnya orang asli cakap, abang ini bawah. Jadi kita letak siap-siap macam tu, kita pun tengok, buka memang dah nampak madu dekat bahagian atas, maka tak ada masalah. Kita akan potong dengan chainsaw sehinggalah kita jumpa telur yang paling atas itu, jaraknya dengan tempat yang kita potong tu paling baik biarlah 1,5 inci ataupun 2 inci. Sebenarnya lagi jauh, ada pro dan kontra lah. Lagi jauh tu lagi baik, kita tidak mengganggu koloni. Tapi kalau kita potong semakin rapat dengan telur, masa kita pasang toping di atas tu memang koloni ni akan cepat naik. Tetapi ada masalah lain pula nanti. Telur yang ada dalam sarang itu dia akan naik dalam toping. Bila macam ni kita ruangan untuk madu itu akan jadi kurang. Dan kemungkinan juga kalau kita potong terlampau rapat dengan telur, masa kita potong itu dia akan mengganggu dia punya ratu. Ratu dia boleh tercedera dan sebagainya, kena kita punya minyak chainsaw, kena kita punya getaran yang kuat daripada chainsaw tu menyebabkan ganggu dia punya ratu tu terganggu, boleh menyebabkan dia sakit dan akhirnya mati, akhirnya koloni tu akan habis juga. Jadi kat sini kena berhati-hati dan kena ada ilmu lah untuk potong. Jadi saranan saya potong daripada telur sampai ke atas tu lebih kurang 1,5 inci ke 2 inci, itu yang paling baik lah. Okay, bila kita dah potong, kita bersihkan, kita tegakkan balik. Masa kita nak potong tadi kita baringkan, kemudian kita dah cuci semua, kita tegakkan balik, kita letak silikon atas lock tadi tu, keliling dia, gam silikon. Kemudian baru kita ambil toping. Toping tu tadi pastikan dia ada lubang kat tengah-tengah dia. Kalau kita beli yang dah siap memang toping tu ada lubang. Saya ada bawa contoh toping dan saya tunjukkan. Kemudian letak toping tu tengah-tengah di atas silikon yang kita telah hubung tadi. Kemudian kita paku. Kalau nak paku boleh, tak nak paku boleh. Kalau dekat kawasan rumah, saya nasihatkan tak payahlah kita paku sebab kita boleh jaga dia. Tapi kalau kita letak jauh dalam hutan, takut dicabut oleh buruk dan sebagainya, paku ataupun skru toping tu. Kemudian atas tu kita letakkan plastik. Kemudian kita tutup dengan penutup toping. Atas daripada penutup toping itu kita letak lagi zinc yang ada penebat seperti mana saya cakap tadi. Atau apa-apa saja alas yang boleh memberikan suhu yang rendah kepada kelulut. Jangan sekali-kali kita letak tile. Kalau kat tengah panas, kalau saya tengok yang silap kita ambil tile yang besar yang 2 kaki tu, kita letak atas daripada penutup toping. Bila kena panas, rupanya tile ni dia akan memberi habu yang lagi kuat kepada toping dalam. Jadi tak bagus lah, nanti kelulut dalam tu pasti akan lari. Okey? Itu kaedah dia untuk sepatutnya saya boleh cerita secara praktikal, tapi saya cerita kat sini supaya ni lah. Sebenarnya masa saya bela kelulut ni pun, saya belajar pasang toping ni, saya tengok kat YouTube je. Saya tak belajar dengan orang pun. Okey? Okey, barulah kita dah pasang toping tadi, kita dah letak tu tempat dia, kita kena pantau lock. Kita kena tengok lah. Seperti mana saya cakap tadi, kalau kita rasa tak yakin tempat tu ada gangguan, kita boleh tengok setiap hari. Tapi kalau kita rasa dia kurang gangguan, 1 hari, 2 hari sekali pun boleh. 3 hari sekali pun boleh. Seminggu sekali pun boleh.
Cara bagi saya dulu, saya ni sebab bekerja, saya akan pantau log saya waktu malam. Kalau hari kerja memang tak sempat lah. Waktu malam saya akan round tengok ada tak gangguan. Masa ni kita boleh buka sikit tengok. Kalau dia dah naik dekat atas tu, kelulup dah naik buat dalam topping, dah buat dia punya tangkai-tangkai untuk buat madu tu, itu tak ada masalah lah. Kita dah confirm akan ada madu lah, insyaAllah. Biasanya kalau kita pantau ni, kita kena buka tengok. Kita angkat dia punya penutup topping, tengok dalam topping, ada tak kelulup dah keluar dalam tu. Kalau dia dah keluar banyak, dia dah buat dia punya sarang-sarang dalam tu, dia punya jari-jari tu, bermakna itu tak ada masalah, confirm akan jadi. Tapi ada juga yang dia akan tutup lubang. Lubang topping tu dia akan tutup. Lubang tu biasanya besar lebih kurang 2 inci bulatan macam tu. Kalau ditutup balik lubang tu, kita kena buka plastik tu dan kita kena koyakkan balik lubang yang ditutup dengan propolis tu. Dia akan naik atas. Kalau besok ditutup lagi, kita koyakkan lagi sampailah dia semua naik ke atas. Kadang-kadang dia tutup kenapa? Dia rasa ada gangguan, ada semut ke apa dalam topping, ataupun dia punya kawasan di dalam tu terlalu besar untuk di cover lagi sebelum dia naik ke atas. Itu penting di masa kita potong. Kalau kita potong terlalu jauh daripada telur, memang dia akan naik lambat ke atas topping. Sebab dia nak cover dulu dalam ruangan yang ada dalam log kayu tu pun luas. Dia akan cover, pastikan dalam tu bersih dan sebagainya, baru dia boleh naik ke atas. Tapi kalau kita potong rapat, contohnya kita potong 1 inci je daripada telur, biasanya kita pasang topping, malam nanti dia dah naik ke atas. Langkah 2 ni, benda yang kita kena tengok dia dah naik ke tak ni, perlu kita laksanakan sampailah kelulup ni dah naik ke atas. Sampai dia dah naik ke atas, bukan seekor 2 ekor, banyak lah dah naik ke atas, baru kita boleh katakan kelulup ni dah okey. Tunggu saja, lebih kurang sebulan ataupun 2 bulan lepas tu, kita boleh sedut madu dia. Kemudian untuk tuaian madu, apabila madu tu dah penuh dalam topping, kita boleh sedutlah madu ni. Kalau untuk sedut madu ni, kalau kita ada hanya 1 log ataupun 2 log kat rumah, kita boleh pakai pecah gari je. Ini pecah gari yang besar tu kita boleh sedut untuk kita gunakan sendiri kan. Tapi apabila kita nak komersial, kita kena pakai mesin yang besar lah. Sebab nak sedut tu ambil masa. Satu sarang tu kalau 12 inci kali 12 inci ataupun 13 inci tu, ambil masa 10 minit hingga 20 minit jugalah untuk sedut. Itu bagi mesin yang power. Tapi kalau mesin pun sedut pun lambat, akan menyebabkan kita habis masa kat situ untuk sedut lah. Okay. Untuk mesin ni kita boleh DIY sendiri dan ataupun kita boleh beli yang dah siap ada kat pasaran. Macam-macam dekat Shopee ada, dekat Lazada ada yang jual lah mesin-mesin sedut madu kelulup ni. Ataupun boleh pakai mesin untuk yang guna kat hospital tu, suction mesin yang sedut kahak, yang sedut apa tu, itu boleh pakai. Beli yang baru, harga pun dalam 400 lebih ada. Itu pun boleh kita gunakan untuk sedut madu. Ni contoh dia, saya ada tunjukkan contoh topping yang dah penuh macam ni, bolehlah kita sedut. Kadang-kadang bila mula-mula kita, masa mula-mula dulu baru ada 2-3 pun kita dah sedut dah sebab kita excited kan. Tapi kalau sebolehnya, masa kita nak sedut madu tu, biar dia punya topping ni dah penuh macam ni. Barulah kita sedut tu masa puas hati sikit lah, tengok. Tapi biasanya kalau kita pertama kali dengan excited kita, baru ada 4-5 kantong madu tu pun kita dah mula nak kacau dia. Ni contoh mesin-mesin penyedut madu yang kita boleh DIY sendirilah. Macam saya yang sebelah kiri yang pakai generator tu, sebab saya tarik. Saya tak nak tarik wire pakai elektrik, dia kan jadi susah. Kita masuk dalam kebun dan sebagainya, kita nak betulkan wire dan sebagainya. Dia ambil masa. Jadi saya pakai generator macam tu. Atas tu kita pakai pump, vacuum pump daripada orang buat aircon tu, dia akan ada jual vacuum pump ni, kita boleh beli sebab dia ada sedut, menyedut, lepas tu dia ada vacuum. Ni kita boleh DIY sendirilah. Dia ada jual benda ni. Ni untuk kapasiti yang besar lah. Macam botol yang saya pakai tu, sekali sedut boleh pergi sampai 5 kg. Okay. Kemudian kita botolkan madu kita. Setelah kita sedut, botolkan dan kita simpan di dalam botol kaca lah sebaik-baiknya. Disimpan dalam plastik ni dia tak berapa baik sebab madu ni dia ada bersifat asid yang boleh orang kata menghakis ataupun menyedut bahan-bahan plastik yang tak baik masuk ke dalam madu tu. Jadi boleh-bolehnya kita simpan dalam botol kaca dan kita nak jual pada orang pun kalau boleh dalam botol kaca lah. Ni contoh-contoh botol-botol yang saya ada lah.
botol kaca yang saya pakai dan labeling untuk saya punya syarikat. Kemudian bila kita dah botol, kita simpan dalam chiller. Sebab saya terpaksa simpan dalam chiller sebab saya menjual madu yang raw, yang tidak diproses. Memang kita tak ada buat, kita double boiling ataupun kita keringkan air, tak ada. Apa yang saya sedut, apa yang kita dapat daripada sarang, itulah yang saya jual. Dan itulah permintaan yang tinggi daripada customer saya. Mereka nakkan madu yang kita tak ada usik apa-apa. Nakkan betul-betul madu yang betul-betul raw daripada sarang. Itu yang kita jual kepada dia. Jadi saya memenuhi permintaan pelanggan begitu dan setakat ini saya jual madu yang begitu memang tak ada masalah lah. Yang penting saya kena explain pada pelanggan saya. Madu saya ni memang tidak diproses, kita sedut terus masuk dalam botol dan kita simpan dalam chiller. Dan dekat dia pun dia kena simpan dalam chiller untuk tempoh masa yang lama. Kalau tidak dia akan berlaku penapaian tu dengan akan menyebabkan rasa dia lebih masam, jadi akan rosak madu tu. Okey. Kemudian cara untuk kita pasarkan madu ni bagi saya, kaedah yang saya buat, saya hantar sendiri. Kalau tempat-tempat yang biasa pelanggan-pelanggan saya ni dia beli secara borong, saya boleh hantar lah kalau kawasan Perak ni. Ataupun kalau jauh, luar daripada Perak, saya akan post. Bila post ni, yang paling penting untuk kita jaga pelanggan kita adalah kita punya pembungkusan. Kita kena bungkus dengan betul-betul yang terbaik supaya madu yang kita post itu dalam botol kaca tu bila sampai pada customer tidaklah pecah, tidaklah meleleh. Sebab saya sebenarnya mengamalkan prinsip kalau customer saya dah sampai madu mesti info saya, madu baik ke tak. Kalau madu dikata ada meleleh sikit, ada pecah, memang saya akan ganti batu-batu tanpa cas. Memang itu janji saya untuk madu saya lah. Okey, saya rasa ini sikit. Satu lagi, kalau kita dah buat ternakan kelulut ini, sebenarnya ada agensi-agensi kerajaan yang akan membantu kita. Kalau kita ni masih di bawah umur 40 tahun ke bawah, kita boleh mohon satu grant daripada kerajaan, iaitu grant program Agro Premier Muda. Ini dibagi dalam masa saya dulu, saya dapat 20,000 nilai dia, tapi dalam bentuk barang yang kita nak lah. Biasanya kalau kita bela kelulutnya, kita akan minta log kelulut lah. Jadi dia akan cari supplier, akan hantar ke kita. Ini kita boleh mohon. Memang kerajaan akan bersedia membantu lah. Tapi kita mesti buat dulu. Kita tak boleh dalam keadaan kosong, kita tak ada apa-apa, terus mohon, tak boleh. Kita mesti ada sesuatu yang kita dah buat. Kemudian kita nak besarkan atau kita nak kembangkan, kita buat sedikit ketah kerja dan adalah beberapa syarat. Kita nak ada pergi kursus dan sebagainya, baru kita boleh mohon dengan program ni. Selain daripada itu, RISDA. Kalau kita merupakan anak peneroka ataupun kita ada tanam semula dengan RISDA ni sedia membantu. Dia ada program ENT, ekonomi tambahan. Dia akan bantu kita untuk kita menambah pendapatan bagi anak-anak petani lah. Saya pun sebab kebetulan saya ada kebun tanam semula untuk getah. Jadi saya dapat program daripada RISDA. Dan RISDA ni juga dia akan bagi sekali dengan hikmat nasihat. Dia ada seorang dia punya pakar dalam ternakan kelulut. Kalau mungkin profesor semua tahu, Haji Najib. Itu adalah merupakan orang yang memang expert dalam ternakan kelulut. Saya pun banyak belajar dengan dia pun banyak membantu saya. Khususnya kepakaran dia dari segi pengenalan ID kelulut. Ini memang orang yang pakar lah. Tengok aja dah tahu dah. Itu saya banyak rujuk dengan dia lah. Dia sudah Pulau Gangsar. Kemudian agensi-agensi lain yang boleh membantu, peladang, kemudian pejabat pertanian, semua boleh membantu kita. Yang penting kita jangan malu untuk bertanya apa yang boleh kita dapat, apa yang boleh kita terima daripada pihak kerajaan, dan kita hargai apa yang mereka telah bagi itu, kita gunakan sebaik mungkin. Jangan bila kita dah dapat, kita jual pula. Ada juga berlakunya tu, dia dah dapat log 20 log contohnya dia bagi daripada pihak RISDA. Dia jual semua log, dapat duit cash. Kita bila tengok tak boleh lah macam tu. Kita kena jujur dan kita kena amanah lah dengan apa yang orang bagi pada kita untuk kita kembangkan perniagaan kita kembangkan. Okey. Nasihat saya, kalau kita nak mula ternakan kelulut, jangan mula dengan banyak. Mula dengan 1 atau 2 log dulu dan tengok potensi dia. Tempat kita. Mungkin dari segi permintaan tu tak ada masalah. Permintaan madu kelulut memang tak akan ada masalah. Memang orang sentiasa minta. Kadang saya yang ada 400 log ni pun kadang-kadang tak cukup madu untuk saya supply. Tapi kita jangan mula dengan banyak. Mula sedikit dulu sebab kita nak tengok kawasan kita itu sesuai atau tidak untuk kita ternak dengan lebih besar. Kalau kita mula dengan 5 log itu pun tak boleh memberi madu
dalam keadaan yang banyak dalam tempoh sebulan ataupun 2 bulan boleh dapat hanya 200 gram, 300 gram satu sarang, saya rasa tempat itu tak sesuai dan jangan kita tambah lagi. Kalau kita tambah lagi memang kita akan merosakkan kita punya perancangan. Memang perniagaan itu akan jatuh. Mula dengan sedikit, kemudian tambah sikit-sikit. Kalau tengok tiap bulan ada madu, ada cantik dia punya cycle tu. Musim yang bukan musim yang tak ada bunga tu, tapi madu tetap ada. Itu okey. Boleh tambah sikit. Sampai ada limit lah. Kalau kita dah sampai banyak sangat, dia dah padat, itulah kawasan dia nak ambil madu, dia nak dapatkan nektar, bunga dan sebagainya. Kita tambah koloni yang banyak, jadi perebutan tu akan berlaku dan ada koloni lemah, dia akan habis macam tu. Jadi saya rasa itu sajalah yang dapat saya kongsikan untuk penternak-penternak yang baru nak memula lah untuk menternak kelulut. Jadi kalau ada apa-apa yang nak tanya ataupun ada apa-apa yang nak diajukan kepada saya, bolehlah mentanyakan soalan kepada saya. Apa yang saya tahu saya jawablah. Okey. Okey, baiklah. Terima kasih saya ucapkan kepada Major Dailami Zahari di atas perkongsian yang sangat bermanfaat sebentar tadi. Tanpa melengahkan masa lagi, saya akan ajukan beberapa persoalan kepada Major Dailami. Saya lihat di chat box terdapat satu soalan daripada Tuan Rahman yang menyatakan apakah SOP penyediaan log, pemasangan topping serta pemantauan tuaian yang perlu ada? Dia punya untuk SOP dia, masa kita nak pasang topping ni, yang pertama sekali saya nak beritahu, masa kita nak pasang tu kita kena pastikan atas dan bawah kedudukan log itu. Jangan kita pasang terbalik. Kalau pasang terbalik, contohnya sepatutnya kita pasang topping tu di bahagian atas yang tempat dia nak buat madu, tapi kita pasang di bahagian bawah, memang dia akan menjadi masalah. Memang madu tu tak akan naik dan kita tak akan dapat madu lah dalam topping. Kemudian masa kita pasang topping, antara topping dengan log mesti kita letak seal. Contoh ni topping saya bawa ni. Nampak? Topping ni mesti kita letak seal ataupun gam silikon yang rapat. Bila kita letak pada log, bila kita letak tak ada ruang untuk semut atau apa-apa musuh masuk. Itu yang paling penting. Dan yang seterusnya, kayu yang kita gunakan untuk buat topping itu mesti kayu yang tidak ada chemical. Itu penting juga. Kalau kita guna kayu yang telah dicelup dengan chemical, kalau kita pergi dekat hardware yang jual kayu-kayu ni, kita ambil je sebarang kayu tanpa kita tanya, biasanya kelulut tak akan naik kayu yang ada chemical. Kita kena pakai kayu yang betul-betul tidak ada sebarang bahan kimia yang dicampurkan. Dan ketebalan topping lah. Biasanya topping yang lebih baik adalah topping yang lebih tebal. Sebab bila lebih tebal, dia lebih sejuk dan lebih sesuai untuk kelulut ni buat sarang di kat dalam dan buat madu kat dalam topping. Itu secara basic lah yang saya boleh kata SOP untuk pasang. Satu lagi lupa saya nak cakap tadi, masa kita nak pasang topping, bahagian bawah, bahagian atas kita nak pasang topping, bahagian bawah log itu kita kena pastikan dia tertutup dengan rapat juga. Kita boleh letak silikon bahagian bawah dan kita tampal dengan plywood ataupun apa-apa kayu supaya bahagian bawah tu jadi tempat yang kukuh dan juga tidak boleh dimasuki oleh musuh-musuh seperti semut, anai-anai dan sebagainya. Okey. Okey, baiklah. Terima kasih. Okey, soalan yang seterusnya. Sepanjang pelibatan Tuan dalam bidang peternakan kelulut ini, bolehkah Tuan berkongsi bersama para hadirin yang hadir pada hari ini mengenai produk-produk kelulut yang telah dihasilkan oleh Tuan? Saya hanya fokus kepada madu. Hanya menjual madu kelulut saja. Dulu ada juga saya buat sabun cuci muka yang kita buat guna pakai propolis kan. Tapi sebenarnya untuk saya memasarkan madu tu je memang tak menantangkan lah untuk buat masa ni. Sebab saya buat secara part time. Saya masih bekerja. Jadi untuk saya pelbagaikan produk itu agak terhad masa saya. Jadi saya hanya fokus pada madu. Dan memang permintaan madu saja sekarang memang tak mencukupi lah. Memang kadang-kadang sampai satu tahap
Saya pun dah tak ada stok untuk bagi pada orang yang nak. Itu buat masa sekarang lah. Okey, baiklah. Soalan yang seterusnya, adakah Meja Dailami ada membuat satu inovasi baru dalam industri penternakan keluluk ini? Untuk inovasi, sebenarnya saya tak ada buat apa-apa. Saya hanya guna inovasi yang orang dah buat. Contohnya pihak Risda dia ada buat kotak topping tu, dan saya tengok itu adalah inovasi yang baik, yang bagus, dan saya guna apa yang mereka buat lah. Memang saya tak berkesempatan lagi lah untuk buat apa-apa inovasi, kecuali saya buat inovasi pada mesin penyedut madu saya je. Saya gunakan generator, saya letak pada troli, dan satu tempat tu saya pakai ATV. Maknanya tempat yang susah nak masuk tu saya letak saya punya mesin menyedut madu dengan generator atas ATV. Jadi lebih mudah untuk pergerakan, untuk masuk tempat-tempat yang kita susah nak masuk, nak tarik kita punya generator. Itu saja inovasi yang saya buat lah. Jadi segi inovasi topping dan sebagainya, saya guna apa yang dah ada dekat pasaran lah. Itu saja. Okey, baiklah. Kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Kami mendapat maklumat bahawa Tuan ada mengusahakan penternakan lebah kelulut secara kecil-kecilan sahaja. Namun pada hari ini, Tuan telah ada hampir 300 lok lebah kelulut. Bolehkah Tuan ceritakan momen-momen manis ataupun pahit sepanjang Tuan berada dalam industri lebah kelulut ini? Memang betul lah, kalau kita buat sesuatu perusahaan, kalau tak ada dugaan tu bukanlah perusahaan namanya kan. Saya punya log yang saya rasa yang paling mencabar bagi saya adalah log saya tu dimusnahkan oleh buruk. Banyak sangat. Itu satu kawasan yang jauh daripada rumah saya, letak di kawasan kebun, dan telah dimusnahkan oleh buruk. Saya rasa lebih daripada 50 log lah habis kat situ dalam masa satu hari. Jadi itu adalah merupakan pengalaman yang bagi saya satu pengalaman dan juga pengajaran lah. Kita tak boleh simply nak letak log tu tanpa kita ada pengawasan dan tengok dia punya musuh kat kawasan tu. Selain daripada tu ada juga log saya kena curi. Itu orang kata biasalah dalam ternakan ini. Tapi yang paling besar yang saya rasa merupakan pengalaman yang agak orang kata memberi satu kesan yang mendalam pada saya apabila log itu dimusnahkan oleh buruk lah. Sebab tu saya cakap kat sini, sesiapa yang nak bela gelulut, tengok kawasan, kalau kawasan tu ada buruk yang ramai, yang banyak, kita kena fikirkan satu inovasi supaya buruk tu tak boleh mengganggu ataupun merosakkan gelulut kita. Kalau buruk ni dah datang dan dia dah kacau gelulut kita, mungkin hari ini dia musnahkan satu, besok dia datang lagi dengan kumpulan yang ramai, dalam masa sekejap satu hari dia akan habis semua sekali. Dan dia akan datang lagi, dia akan repeat. Sampailah dah tak ada gelulut dah lagi. Itu pengalaman saya lah. Okey, baiklah. Terima kasih di atas jawapan sebentar tadi. Soalan yang seterusnya adalah, apakah ciri-ciri penting yang perlu ada bagi penternak kelulut yang ingin pergi jauh dalam industri ini? Yang pertama sekali, kita kena jujur dan ikhlas dalam berniaga lah. Kalau kita tak ada madu, cakaplah tak ada madu. Jangan kita tak ada madu pun kita masih nak jual madu seperti mana Prof cakap tadi. Dah mula nak buat madu tiruan, madu sintetik dan sebagainya. Itu tak baguslah. Kita mesti jujur dengan apa yang kita buat dan mesti bertanggungjawab lah. Contohnya kalau orang nak madu kita kena cakap madu tak ada. Contohnya kalau nak madu lagi kena tunggu lagi sebulan atau 2 bulan. Jangan kita nak memikirkan keuntungan saja, kita mula fikir macam-macam. Nak buat madu macam ni lah, nak tambah air lah, nak tambah itulah. Jadi dia akan memberi satu orang kata kesan yang memang tak bagus lah bagi kita orang Islam. Apakah apa keberkatan yang kita nak dapat daripada buat perkara-perkara macam tu. Jadi kita kena ikhlas. Kalau ada, kalau tak ada, tak ada. Sebab madu tiruan ini merupakan satu orang kata satu ancaman yang besar kepada industri kelulut sekarang. Sebab orang nak buat madu kelulut ni, nak tiru madu kelulut paling senang. Memang paling senang sebab dia punya rasa, dia punya warna tu memang paling senang untuk ditiru. Hanya dengan menggunakan cuka apple, gula merah, gula melaka dan kita boleh menghasilkan rasa yang sedikit macam madu kelulut. Tetapi sebenarnya dia bukan madu kelulut yang original. Jadi pesanan saya kalau kita nak maju, nak jauh,
kita mesti jujur dalam perniagaan kita dan kita buat sesuatu itu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan berjaya lah. Okay. Okey, baiklah. Soalan seterusnya, apakah cara ataupun pendekatan yang digunakan oleh Tuan, contoh sebagai cara marketing Tuan, pendekatan marketing Tuan untuk melariskan produk hiliran ataupun produk madu daripada Kelulut? Saya kebetulan saya ni buat secara part time dan saya ramai kawan-kawan kat tempat kerja. Jadi kat situ saya dah boleh promosikan saya punya produk-produk ni. Tapi kita tak bolehlah guna masa kerja untuk kita punya part time ni, nanti salah pula kan. Baru semalam dalam berita dah cerita pasal penjawat awam melakukan kerja-kerja sampingan sehingga mengganggu tugas dia, tak boleh lah macam tu. Selain daripada itu, saya menggunakan media sosial yang ada lah, Facebook. Saya boleh promote semua kat situ. Kalau kita tengok dekat Facebook saya, Dailami Zahari tu, saya memang cerita tentang produk saya je. Saya tak ada cerita pasal benda lain, melainkan cerita dalam tu pasal Kelulut dan juga perniagaan saya saja. Jadi saya rasa daripada situ orang boleh kenal saya dan boleh terus berhubung. Kalau dia nak dapatkan madu, dia boleh kontak saya. Jadi saya menggunakan pendekatan macam itulah. Kemudian ramai juga kawan-kawan saya yang banyak yang ambil madu dengan saya ini adalah merupakan mereka ini penceramah-penceramah di masjid, surau dan sebagainya. Mereka dapatkan madu daripada saya dan mereka jual masa mereka menyampaikan ceramah-ceramah. Jadi secara tidak langsung keadaan seperti ini kita dapat mempromosikan madu kita dengan lebih baik. Okey, baiklah. Kita teruskan kepada soalan daripada hadirin yang hadir menerusi platform Facebook. Mereka ada bertanyakan, adakah di syarikat Tuan boleh melakukan servis log yang dah lari Kelulutnya supaya diletakkan semula koloni baru? Tak boleh. Kalau dah lari tu macam mana kita nak cari? Tak boleh lah. Kecuali ada koloni baru yang akan masuk dalam tu. Tapi kalau kita nak buat servis, nak panggil balik yang dah lari untuk datang tu, susah. Memang tak boleh buat lah. Mana dah lari tu, biarkanlah pergi. Tunggu je yang baru datang. Kemungkinan log yang kosong itu, kalau ada rezeki, kita letak dia sebagai satu, atau kata sebagai satu umpan untuk Kelulut lain buat sarang dalam tu. Kita bersihkan log yang dah lari tu, yang kita sapu sedikit dalam tu, sama ada kita nak cairkan propolis, kita sapu, kemudian kita bungkus elok-elok, pastikan tidak diserang oleh serangga, gantung kat tempat yang tinggi, insyaAllah akan masuk Kelulut daripada koloni yang lain. Bukan koloni yang telah lari. Dia kalau dah lari tu, larilah. Dia tak akan patah balik. Okey, baik. Okey, baiklah. Soalan yang seterusnya daripada yang hadir di Facebook. Apakah standard masa yang sesuai untuk pasang topping setelah kita pindahkan log dari hutan ke kawasan kita? Okey, masa kalau ikut saya akan pasang topping ni setelah Kelulut tu saya biarkan dekat tempat yang mula kita letak itu. Contohnya sampai daripada hutan, kita letak satu tempat yang memang itulah tempat yang kita nak letak Kelulut tu. Saya akan biar dia dalam lebih kurang 5 ke 7 hari. Supaya saya bagi betul-betul koloni itu kuat, stabil dan sebagainya. Kita nak ganggu dia. Sampai-sampai kita letak kat situ, kita tutup elok-elok. Mana yang perlu kita seal dengan silikon, kita sealkan. Jangan pasang topping lagi. Biar dalam tempoh 5 hari hingga seminggu kat situ. Lepas daripada 5 hari atau seminggu, baru kita pasang topping. Dan masa dia, seelok-eloknya pada awal pagi. Bermula pukul 8 pagi sehinggalah kepada pukul 11. Itu masa kalau saya lah. Sebab masa tu Kelulut ni dia banyak yang keluar dan apabila kita pasang topping nanti dia tidak begitu menyerang ataupun mengganggu gitulah. Itu masa yang sesuai untuk pasang. Janganlah pasang malam pun saya tak pernah buat lah. Tapi petang pun saya pernah buat. Tapi kebanyakan masa yang paling baik untuk saya pasang topping ini bermula pukul 8 sampai pukul 11. Okey? Okey, baiklah. Terima kasih. Saya buka soalan kepada pendengar yang hadir pada hari ini di Google Meet ni. Jikalau ada soalan, boleh diajukan. Okey, sekiranya tidak ada, saya kira ini adalah soalan terakhir daripada kami.
Okey, baiklah. Soalannya berbunyi begini. Apakah nasihat yang boleh Tuan Meja Dailami berikan kepada peternak muda yang berminat untuk menternak kelulut? Okey, nasihat saya kalau ada yang berminat, terutamanya orang-orang muda yang berminat untuk ternak kelulut ini satu potensi yang bagus, yang baik. Tetapi sebelum kita bermula apa-apa saja pun mesti ada ilmu dulu. Mesti dapatkan sedikit ilmu lah. Okay, jangan jadi macam saya dulu. Mula-mula saya tak ada ilmu terus saya cari lock, saya buat sendiri. Akhirnya banyak lock saya akan rosak dan lari macam tu je. Jadi jangan kita buat kesilapan yang sama. Dapatkan dulu penternak-penternak yang dah lama bela, yang dah ada banyak lock kelulut, kita boleh jumpa dia, tanya dia supaya kita tak buat kesilapan yang sama. Biasanya orang-orang yang dah banyak lock ni dia akan ceritalah, jangan buat macam ni supaya orang yang baru nak bermula tu tidak melakukan kesilapan yang sama seperti mana yang dia buat silap. Jadi pokok pangkalnya siapa pun nak mula ternak kelulut ataupun apa saja, dapatkan sedikit ilmu tentang apa yang kita nak buat. Okey. Baiklah, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Meja Dailami di atas perkongsian yang amat bermakna ini. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada para panel atas perkongsian sebentar tadi. Diharap agar segala pesanan dan perkongsian yang dikongsikan oleh Profesor Dr. Syamsul Bahri dan Meja Dailami mampu kita ambil sebagai sumber inspirasi. Saya yakin majoriti daripada hadirin yang hadir pada hari ini hadir kerana mahukan input-input yang sangat bermanfaat daripada Profesor Dr. Syamsul Bahri dan Meja Dailami yang sangat berpengalaman dalam bidang ini. Semoga apa yang telah dikongsikan pada hari ini